The Faculty of Science and Mathematics, University Pendidikan Sultan Idris, is located in campus Sultan Azlan Shah, about 8 kilometers from the main campus, Sultan Abdul Jalil campus in Proton City. The campus has a very beautiful fresh greenery background of the Titiwangsa mountain range, which is very captivating. The Faculty of Science and Mathematics, which was previously known as the Faculty of Science and Technology, was established on the 1st of May 1997 and was given a more focused perspective on the 1st of June 2010. The beauty and serenity of this natural surrounding will provide a perfect and conducive environment for the students' learning process. The programs offered in the Faculty of Science and Mathematics are tailored to meet the needs of future education, research and innovation in the area of science and mathematics, nationally and globally. Besides, the existing programs will hopefully contribute to the development and nurturing creative and innovative minds of the young generations for the future needs. The main goal of the programs offered is to enhance and strengthen the technological, pedagogical content, knowledge and skills of the graduates in the field of science and mathematics education in schools, colleges and universities. FSM is equipped with various facilities, including latest equipment and technology in the laboratories to cater to the future needs in teaching and doing research in science and mathematics with professional and skilled academics and technical staffs. FSM has a high profile of academicians with great experience in their research. Besides national level, they also receive recognition and awards internationally. On the world map, FSM actively collaborates with various government institutions and corporate sectors, locally and internationally, such as Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, Lithuanian company on solar project, Al-Hilmi Agrofarm Sindiran Berhad, Hijrah Water Sindiran Berhad, Majlis Amanah Rakyat, Pusat Rawatan Islam Az-Zahra, Tesco Malaysia and Malaysian Timber Industrial Board, SW Corp on solid waste management, Lincoln University, United Kingdom. Hi, my name is Kezia Azani. I am from Yogyakarta, from Indonesia, and now I am
study chemistry for Doctor of Philosophy program in Faculty of Science and Mathematics, UNISA. My name is Mohammed. I'm from Iraq. I'm doing my PhD in Biology Department, Faculty of Science and Mathematics, University Pendidikan Sultan Idris. My name is Abu Bakr Zubadari. I am from Libya. I study program study Master in Chemistry Education. My name is Salimullah. I am from Pakistan. I am PhD student of Chemistry Department, Faculty of Science and Mathematics. I love to study here because the facilities are nice and it is very supported for my research in my PhD programs, and the staff and the lecturers are very helpful, and we've got a lot of very fruitful discussions here. I'm sure I will bring back all of my great memories to my country. When I was in my country and before coming to university to Malaysia, most of my friends advised me and encouraged me to come and register in this faculty due to good features and make it the best compared to other universities. I have been choose Faculty of Science and Mathematics because here is available all facilities in the field of research, especially instrumentation. Please come and join us.
Kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera serta salam opsi cemerlang bersama. Yang dialu-alukan Dr. Mazadun Najwa Jajuni, Dr. Sharifah Nur Ain binti Muhammad Sharif, pensyarah opsi, Encik Ahmad Supian bin Abdullah, penolong pegawai sains, yang berusaha Dr. Aisyah Muhammad Sharif, pengarah program eksplorasi instrumen sains bahan, dan yang dihormati para hadirin yang hadir dalam live Facebook pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan ke program eksplorasi instrumen STEM sains bahan. Bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dan berhimpun dalam majlis pada malam ini walaupun secara live di Facebook. Pastinya semua tertanya-tanya apakah itu HPLC ataupun High Performance Liquid Chromatography, dan sejujurnya saya sendiri juga tidak sabar untuk mendengar topik kita yang amat menarik pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan speaker jemputan kita untuk menyampaikan ucapan mereka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua hadirin yang menyertai program ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para pelajar, para guru pensyarah yang hadir menyertai program kita pada hari ini. Berjumpa kita dalam program eksplorasi instrumen STEM untuk minggu yang kedua. Seperti yang dijanjikan, untuk minggu ini kami akan berkongsi ilmu tentang instrumen saintifik yang berbeza bagi setiap minggu dan apa agaknya instrumen yang kita akan belajar pada minggu ini. Tapi sebelum itu, saya mohon hadirin yang terdiri daripada ibu bapa, para pelajar, pensyarah-pensyarah yang menyertai program ini untuk mengisi borang kehadiran dengan mengimbas kod QR yang terdapat di paparan anda. Okey, tapi jangan risau, siapa boleh imbas sekarang. Sesiapa yang tidak boleh mengimbas kod QR, boleh kami akan memberi link kehadiran di chat anda dan anda boleh klik sahaja di situ untuk mengisi kehadiran. Okey, jadi saya beri masa mungkin dalam 1 minit 2 minit untuk hadirin semua mengisi borang kehadiran. Pastikan anda semua mengisi borang dengan nama yang tepat dan juga betul, kerana pada kali ini kita masih ada lagi sesi cabutan bertuah. Cabutan bertuah dan juga kuis. Okey, kami akan memilih pemenang daripada kuis tersebut. Jadi pastikan nama anda diisi dengan tepat, alamat juga tepat dan juga nombor telefon yang betul supaya kami boleh hubungi anda sekalian. Okey, jadi sambil kita isi link kehadiran, saya akan mainkan lagu. Bintang menjauh di sana, sudah pastinya kau fikirkan dirimu. Deru angin bertiup lagu, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah, dan ku labuhkan rasaku. Ku serta dengan nadaku bersama jaring temariku, menari bersama diriku. Namamu ku siapkan dan telah terbukti di hatiku. Ku alamak, aku jatuh cinta. Okey, jadi cikgu harap semua sempat untuk mengisi link kehadiran. Bagi yang baru join, jangan risau, kami akan pin link kehadiran itu di chat anda. Okey, jadi pastikan kita isi link kehadiran untuk malam ini. Okey,
Semua masih ingat lagi tak dengan kami berdua? Saya adalah Cikgu Ain dan bersama saya kita ada Cikgu Wawa. Kalau ada yang tak ingat yang baru join hari ni tak apa, sebab tu kami perkenalkan diri lagi sekali. Cikgu Wawa dan juga Cikgu Ain. Okey. merupakan pensyarah kimia daripada Fakulti Sains dan Matematik UPSI. Okey, tapi Pak untuk minggu ni kita panggil dengan panggilan cikgu sahaja. Okey, minggu lepas kita dah belajar ataupun kita dah dengar bimbingan daripada Cikgu Ain tentang instrumen FASEM. Masih ingat lagi tak? Kalau ada adik-adik yang masih ingat boleh tak komen dalam chat apa itu FASEM sebenarnya? Ingat lagi tak apa yang Cikgu Ain bincang minggu lepas? Kalau ingat boleh tulis di ruangan chat itu, kita sama-sama recall balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, minggu lepas dah belajar FASEM. Jadi minggu ni kita nak belajar instrumen apa pula siapa yang teliti mungkin dah nampak dah tajuk dekat poster ataupun dengar tadi moderator dah cakap tajuk kita. Okey, tapi cikgu nak buat dia surprise juga bagi yang baru join ni semua. Alright. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang instrumen saintifik hari ini, apa kata semua untuk menjawab kuis dahulu? Cikgu bagi masa 5 minit, jadi semuanya boleh mengimbas kod QR ataupun kami akan pinkan link soalan ini dan awak boleh klik di situ dan pastikan untuk menjawab kuis dengan cepat dan tepat sebab kami akan memilih pemenang dan kami akan mengumumkan nama pemenang di akhir sesi kita kali ini. Betul tu adik-adik. Jadi nampak je QR code ni adik-adik, terus scan, terus jawab. Mana tahu ada rezeki adik-adik boleh menang kuis kami. Okey, cikgu bagi masa 5 minit sambil kita menjawab, sambil kita dengar lagu. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami binatang madu. Pelihara rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan, juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang mujur benar. Awan hitam kaji awan putih bila belayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dan merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, kerana aku berdiri. Kamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi, semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Dan dari 57 jalannya telah disuluh bangkit seakan tubuh rebung di lentur bulu terus ke 63. Kami menjadi kita, jangan dipersia. Kibat titik-titik inilah biar hujan batu turun selebat tengkujuh. Selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh. Selagi ada tubuh untuk kamu aku memburu. Aku bubur semua petir tiada guru. Hatiku tetap hanya padamu, kerana aku berdiri. Cita-cita hanya kekal sebagai mimpi, semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku,
Bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Jawab kuis tadi, okey. Sebelum kita start, cikgu nampak ramai yang dah hadir. Yang cikgu perhatikan yang datang minggu lepas, minggu ni datang lagi sokong kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Okey, kita say hi sedikit dekat Alia Amani tadi ada. Lepas tu kita ada Nur Adiba, kita ada Henry Law. Lagi Ada Siti Radia, Amira Adlina, Nurin Zafira. Ramailah yang hadir Ifa pada hari ini. Alia. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih kerana join kami untuk minggu yang Sabrina kedua. Wafi pun ada. Terima kasih semua. Okey, sesiapa yang join minggu lepas mesti tahu yang Cikgu Ain dia guna muka Cikgu Awal. So minggu ni cikgu nak balas dendam macam jahat sangat bunyi dia. Cikgu nak balas sedikit lah kepada Cikgu Ain. Boleh, So Cikgu. boleh Cikgu Ain bagi. Cikgu nak bagi tahu semua rahsia Cikgu Ain. Cikgu Ain sejak kebelakangan ni dia asyik cari krim pemutih muka. Dia asyik belik Shopee. Betul tak Cikgu Ain? Aduh, Cikgu Wah, jangan pecahkan rahsia. Betul lah tu. Dia kata dia nak putih lagi daripada sekarang. Cikgu Ain nak lagi putih dan cepat putih lagi. Ah. Boleh ke Cikgu Wah? Ada Aduh. kot produk yang macam tu? Ada, tapi kita kena tahu bahan-bahan di dalam krim pemutih tersebut. Kerana kadang-kadang terdapat bahan yang bahaya dalam krim pemutih ni. Contohnya apa Cikgu Ain? Wah, macam yang Cikgu Ain dapat tengok tu, hydroquinone. Tretinoin dan juga mercury. Okey, kita tengok. Jika ada bahan-bahan ini, dia boleh memberikan beberapa kesan yang buruk seperti kulit kemerahan, kulit menjadi hypersensitif. Cikgu Ain nak ke kulit jadi macam tu? Kalau macam ni Cikgu Wah, Cikgu Ain tak nak lah, kena pilih dengan berhati-hati ni Cikgu Wah. Betul tu Cikgu Ain. Jadi macam mana kita nak tahu dalam produk ini ada bahan yang terlarang? Cikgu Ain tahu tak? Tak tahu dah Cikgu Wah, cuba Cikgu Wah terangkan. Nanti Cikgu Awal terangkan. Sebelum itu, adik-adik ataupun hadirin semua kena tahu bahawa sangat penting untuk kita mengetahui had bahan kimia ataupun kandungan di bahan kimia di dalam satu produk. Kenapa Cikgu Ain? Kenapa kita kena tahu? Dia punya had, kita kena tahu kandungan bahan kimia tersebut. Sebab bahan-bahan tu kita akan guna Cikgu Wah. Takutlah kalau berbahaya nanti kena ke kerja. Betul tu, sebab kita guna bahan tersebut dia akan meresap dalam kulit, dia akan masuk ke dalam badan kita. Jadi ianya sangat bahaya kerana hidupan bukan sahaja manusia tetapi juga haiwan semuanya mempunyai had penerimaan ataupun toleransi tertentu terhadap bahan kimia. Jika kita Cikgu Ain kita cakap, jika bahan kimia tu masuk ke dalam badan kita terlalu banyak ataupun melebihi had toleransi, kita akan mendapat kesan yang berbahaya. Jadi Cikgu Ain kena cari krim pemutih yang mana Cikgu Ain? Yang selamat Cikgu Wah. Yang selamat dan tidak mempunyai bahan terlarang. Jadi macam mana kita nak check ataupun kita nak semak ada bahan terlarang ataupun tidak di dalam produk ini? Okey, kita boleh menggunakan satu instrumen saintifik iaitu nama dia adalah kromatografi cecair berprestasi tinggi ataupun dalam English, okey, selalunya orang panggil dia HPLC ataupun lebih dikenali sebagai High Performance Liquid Chromatography. Inilah instrumen yang kita akan belajar pada hari ini Cikgu Wah. Betul. Cikgu Ain tengok dekat ruangan chat ni ada seorang adik kita ni, Nazlin Alia. Dia kata betul kita nak belajar pasal HPLC. Pandai lah Nazlin Alia. Pandai ni. Teliti dia. Dia dapat tengok, dia tahu hari ni kita nak belajar tentang HPLC. Okey, sebelum tu Cikgu Awal nak minta maaf sikit sebab Cikgu Awal batuk malam ni. So mungkin akan batuk-batuk sedikit. Okey. Jadi kita teruskan. Apa itu fungsi instrumen HPLC ini daripada nama dia? So kita tengok definisi satu persatu. Okey, so kromatografi definisi dia adalah kaedah pemisahan. Okey, maksudnya kita nak pisahkan bahan kimia mengikut ciri-ciri mereka. Yang kedua kita ada tadi kromatografi, lepas tu kita ada cecair. Cecair adalah salah satu jenis jirim. Kita ada berapa jirim Cikgu Ain selalu? Kita ada 3. 3, apa tu Cikgu Ain? Yang pertama kita ada cecair. Betul. Lepas tu kita ada pepejal dan juga kita ada gas. Adik-adik mesti semua dah belajar tentang ni. Basic sangat, kita ada cecair,
pepejal dan juga gas. Tapi malam ni kita nak belajar tentang cecair iaitu bahan yang mengalir. Okey, seterusnya ialah prestasi tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan prestasi tinggi adalah ianya beresolusi tinggi ataupun mempunyai tekanan yang tinggi. Okey, jadi Cikgu Wawan nak simpulkan bahawa fungsi instrumen HPLC adalah untuk memisahkan komponen dalam sesuatu bahan berdasarkan kepolaran. Apa itu kepolaran? Siapa yang tahu boleh tak bagi cikgu jawapan dekat ruangan chat? Kepolaran tu apa? Mungkin ada adik-adik ataupun ada hadirin yang baru sahaja dengar hari ni. Apa itu kepolaran? Apa itu kepolaran? Mungkin siapa yang tahu tu boleh kongsi di ruangan chat. Kita sama berkongsi ilmu pada sesi kita pada hari ini. Siapa yang tahu? Boleh tulis di situ. Kepolaran. Kepolaran. Cikgu Ain boleh jawab tak kepolaran tu apa? Cikgu Wawan tolong. Cikgu Wawan pula tolong. Kita tunggu sekejap, ada tak yang bagi jawapan? Kita tengok dulu. Ada adik-adik. Kita tengok. Pokok ada adik-adik yang berkongsi jawapan, mungkin kita boleh kongsikan. Tu. Salbiah dengan kata kutub, kekutuban. Lagi ada tak jawapan lain? Okey, tak apa. Sementara kita tunggu adik-adik semua jawab, kita pergi dahulu kepada orang kata komponen yang berada dalam HPLC dan bagaimana dia memisahkan bahan kimia mengikut kepolaran mereka. Okey, so basically ataupun di dalam HPLC kita ada dua komponen yang terpisah iaitu fasa pegon iaitu tidak bergerak dan juga fasa bergerak. Okey, lepas tu ini yang kita akan tengok kepolaran bahan kimia. Ada bahan kimia yang mempunyai sifat hidrofobik. Hidrofobik itu apa? Lepas tu ada sesuatu bahan kimia yang mempunyai sifat hidrofilik. Masih ingat lagi tak hidrofobik itu apa? Hidrofilik itu apa? Minggu lepas pun kita dah belajar tentang hidrofilik. Hidrofilik itu apa Cikgu Ain? Hidrofilik tu dia sukakan air. Dia sukakan air. Hidrofobik? Dia tak sukakan air. Okey, dia tak sukakan air. Okey, yang ni pun kita boleh panggil sebagai kepolaran. So hidrofilik ini akan dipisahkan kerana dia akan mengikut fasa bergerak. Manakala hidrofobik dia akan mengikut fasa pegon. Jadi daripada komponen ni kita boleh pisahkan mereka. Disebabkan itu HPLC kita panggil dia sebagai teknik pemisahan. Okey, so dia memisahkan mengikut kekutuban. Kepolaran. Okey. Okey. Cikgu Ain baca jawapan Cikgu Wah. Tadi Cikgu Wah tanya kepolaran tu apa? Okey. Adik-adik kita ni bagi respon Cikgu Wah. Bagus. Ada Sabiah Ninggal. Kutub. Rozi Zihan kekutuban. Nur Aiman Syazwani kata bersifat cas. Ada juga yang jawab soalan cikgu tadi yang tentang hidrofilik dan hidrofobik tadi. Ain Afika dia kata takut air, hidrofobik. Betul Ain. Sama pula nama dengan Cikgu Ain. Mungkin Cikgu Ain menyamar dalam ni. Sabiah Ninggal kata cinta air. Bukan cinta air, cinta air. Okey, jadi Cikgu nak tunjuk satu video untuk adik-adik lebih faham macam mana dia berpisah mengikut hidrofobik dan juga hidrofilik. Okey, adik-adik nampak tak ni? So, kita ada polar dengan non-polar. Hidrofilik yang warna biru, hidrofobik yang warna oranye. So, yang warna biru tadi dia akan mengikut fasa yang bergerak, manakala warna oranye tadi, kita tunggu nanti dia muncul kembali. Hidrofobik ini yang warna oranye ni dia akan berinteraksi dengan fasa pegon yang warna oranye. Jadi dia akan lambat keluar berbanding dengan hidrofilik komponen. Nampak tak? Sebab itulah adik-adik pemisahan itu berlaku. Nampak? Satu cepat, satu lambat. Kenapa? Sebab berbeza kekutuban tadi. Pandai Cikgu Ain. Baru ajar sekali dia dah dapat tangkap. Cikgu awak suka. Cikgu rasa adik-adik pun cepat tangkap seperti Cikgu Ain. Nampak tu. Ada yang respon di situ. Dipisahkan ikut kekutuban. Betul. Tepat. Cuba ketengahkan menggunakan HPLC. Bagus adik-adik kita ni. Cepat faham. Okey, jadinya. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, macam biasa cikgu nak tunjuk contoh-contoh model HPLC yang terdapat di industri ataupun terdapat di universiti. Okey, macam adik-adik lah, maksudnya cikgu sekarang guna handphone Oppo. Cikgu Ain guna apa? Oppo juga. Alah sama pula, okey. Tapi Cikgu Ain pernah guna Huawei juga. Dia pernah guna Realme, so maksudnya handphone pun ada berbagai jenis. Jadi HPLC pun ada berbagai model. Mari kita tengok.
Apa agaknya model yang ada ya? Okey, model pertama kita ada Jasko. Daripada mana ni Cikgu Ain? Daripada Jepun Cikgu Wah. Selepas itu kita ada Hitachi. Ini pun daripada Jepun. Okey, yang ketiga Cikgu Ain? Kita ada Shimazu. Semua Jepun lah Cikgu ambil kan? Tiga-tiga ni semua Jepun. Adik-adik nampak tak? Yang ni adalah model HPLC yang lama iaitu manual. Bila cikgu masukkan manual, adik-adik kena suntik ataupun inject sampel adik-adik sendiri. Jika adik-adik ada 15 minit, setiap 15 minit adik-adik kena suntik sendiri ataupun cucuk sendiri sampel di dalam instrumen ini. Okey, kita nak tengok pula orang kata model HPLC yang baru ataupun automatic. So kita ada Waters daripada Amerika Syarikat. Next kita ada Shimazu daripada Jepun adik-adik. Dan kita ada Agilent Technologies juga daripada Amerika Syarikat. Berbeza tak adik-adik tadi model lama dengan model baru? Model baru ini automatic, maksudnya adik-adik boleh letak 50 sampel, so dia akan inject sendiri, dia akan run sendiri. Adik-adik tak perlu tunggu, hanya setting sahaja. Jadi lebih mudah lah kan Cikgu Wah kalau kita guna yang ini? Betul, lebih mudah dan lebih menjimatkan masa. Okey. Lepas kita dah tengok model, takkan kita nak tengok model je kan kita tak nampak dalam dia, kita tak nampak komponen dia. Jom kita bedah HPLC kita. Kita nak tengok apakah komponen yang penting di dalam HPLC yang membuatkan dia boleh berfungsi dan boleh memisahkan bahan kimia kita mengikut kepolaran. Okey, so cikgu dah bedah HPLC ni. Okey, adik-adik tengok dah terbuka. Cikgu juga ada diagram di sebelah kanan. Okey, komponen yang pertama yang paling penting adalah larutan kimia atau dikenali sebagai solvents. Okey, selepas solvent ni selalunya kita letakkan di atas instrumen HPLC. Kedua, kita ada pump. Okey, yang warna pink ni, pump. Pump ni lah yang akan membekalkan tekanan yang tinggi dan menyebabkan sampel ataupun fasa bergerak boleh apa? Boleh mengalir. Okey, yang ketiga kita ada turus. Ini yang 4 komponen yang paling penting dalam HPLC kerana di sinilah teknik pemisahan berlaku. Di dalam kolom tu lah Cikgu yang bergerak-bergerak tadi tu. Betul Cikgu Ain. Itu di dalam kolom yang kita tak nampak tadi. Okey. Selepas itu kita ada penyuntik. Penyuntik ini apa fungsi dia Cikgu Ain? Masukkan sampel ke Cikgu Wah? Betul. So bila kita ada sampel dalam ni, dia akan suntik dia. Okey. Dia akan menyuntik sampel tersebut untuk masuk ke dalam instrumen untuk kita kaji apa bahan dalam dia. Okey. Selepas itu kita ada pengesan. Untuk apa pula Cikgu Wah pengesan? Dia akan kesan bahan apa yang keluar dahulu. Sebab tadi kita ada 2 kan, mengikut kepolaran, satu hidrofilik, satu hidrofobik. So dia akan detect siapa yang keluar dulu, hidrofilik apakah yang keluar dan hidrofilik apakah yang keluar daripada hidrofilik dan juga hidrofobik. Apakah yang keluar daripada instrumen kita, apakah yang kita kaji. Dan last sekali kita ada komputer. Komputer ni untuk apa Cikgu Ain? Untuk tunjuk kita punya keputusan Cikgu Wah. Betul, untuk tunjukkan keputusan kita. Okey, mungkin adik-adik tak nampak ataupun para hadirin semua tak nampak bila Cikgu Wah tunjuk macam ni sahaja. Jadi, kita ada pengendali instrumen HPLC kita iaitu Encik Ahmad Sufian Abdullah, penolong pegawai sains di Jabatan Kimia Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dia sangat mahir dan berpengalaman dalam mengendalikan HPLC. Dengan pertolongan beliau, Encik Ahmad Sufian telah menjadikan video untuk adik-adik bagaimana kita nak mengendalikan HPLC dan dia juga akan memperkenalkan komponen-komponen HPLC dengan real secara live. Okey, mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sufian bin Abdullah daripada Jabatan Kimia Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan cara penggunaan alat high performance liquid chromatography ataupun chromatography secara berprestasi tinggi. Okay, HPLC yang kita miliki adalah daripada jenama Agilent 1200 Infinity Series. Negara asal adalah Amerika Syarikat dan kita miliki alat ini semenjak tahun 2011.
Okay, high performance liquid chromatography ini ataupun ini disebut sebagai HPLC terdiri daripada 4 komponen utama, iaitu radiant pump, auto sampler ataupun sample automatic, detector dan juga sistem analisis data, iaitu menggunakan software HPLC 12000. Okay, bahagian yang ketiga dalam sistem HPLC ini adalah kolom ataupun turus. Ini adalah bahagian yang terpenting dalam sistem HPLC selain daripada bahagian-bahagian yang lain, kerana sampel dan juga fasa gerak akan bergerak melalui turus ini dan terpisah, komponen-komponen bahan kimianya akan terpisah sepanjang turus ini. Satu bahagian masuk, sampel dan komponen mobile phase akan bergerak, dia akan terpisah. Komponen pertama yang akan keluar, dia akan pergi kepada detektor pertama. Okay, detektor yang kita ada di sini ada 2. Iaitu yang pertama diode array detector dan yang kedua fluorescent detector. Sampel yang keluar daripada kolom akan pergi bergerak ke atas kepada detektor pertama, detektor kedua, dan dia keluar sebagai bahan buangan atau waste. Kita dah tunjukkan apa komponen yang penting dalam HPLC. Jadi bagi yang mungkin tak dapat tangkap ataupun kurang dengar, cikgu akan summarizekan sedikit. Apakah komponen penting dalam HPLC? Yang pertama kita ada apa, Cikgu Ain? Yang pertama, kita ada yang bahan kimia tu cikgu, yang solvent tu. Pandai, kita ada larutan kimia. Yang kedua, kita ada pump untuk memberi tekanan yang tinggi supaya cecair ataupun sampel dapat mengalir di dalam instrumen HPLC. Okey, yang ketiga Cikgu Ain kita ada? Oh, penyuntik yang tadi yang Cikgu Ain kata kita boleh letak sampel tu dan cikgu ah. Betul. Okey, yang keempat yang paling penting kat sini dia cakap HPLC column. Kalau dalam bahasa Melayunya adalah turus. Okey, dekat sinilah pemisahan akan berlaku. Okey, yang kelima adalah detektor ataupun pengesan untuk mengesan bahan kimia yang telah dikaji. Okey, akhir sekali kita ada komputer untuk menunjukkan keputusan yang kita dapat daripada instrumen kita. Okey. Okey, sekarang tadi kita dah tahu nama dia, kita dah tahu fungsi, lepas tu kita dah bedah HPLC. Sekarang ni macam mana pula kita nak operate, macam mana kita nak operate kita punya instrumen HPLC ni? Okey, yang pertama kita perlulah menyediakan sampel. Untuk HPLC, sampel adik-adik mestilah dalam keadaan cecair. Okey, bukan sampel pepejal masih boleh, tetapi kita perlu melalui proses penyediaan sampel supaya dia bertukar menjadi cecair. Barulah kita boleh menggunakan instrumen HPLC. Okey, jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok penerangan daripada Encik Ahmad Sufian macam mana kita nak operasi HPLC. Okay, sebelum kita menjalankan suatu eksperimen ataupun analisis dalam sistem HPLC ini, pertama sekali kita kena menyediakan fasa gerak ataupun mobile phase di dalam sistem HPLC. Di dalam sistem HPLC ini, dia boleh menggunakan 4 fasa gerak sekali, sama ada 4 ataupun 2 ataupun 1, bergantung kita punya method analisis. Okay, untuk sampel kita biasanya kita akan meletakkan sampel di dalam suatu vial yang bersaiz 1.5 ml dan sampel itu akan dimasuk ke dalam vial ini dengan memastikan bahawa sampel ini juga
perlu ditapis dengan syringe yang telah diletakkan dengan microfilter 0.45 mikron. Okey, bahagian yang keempat dalam sistem HPLC ini adalah bahagian untuk analisis keseluruhan bahagian dalam sistem, iaitu yang terdiri daripada yang akan mengawal keseluruhan sistem daripada pump, kita punya mobile phase, punya auto sampler ataupun tempat inject sampel, kita punya kolom, kita punya detektor, dan sehinggalah dia keluar sebagai bahan buangan. Okay, 4 komponen yang dikawal oleh sistem komputer ini adalah heat sampler ataupun auto sampler, quadruple pump. Okay, ini adalah kita punya mobile phase pump, kolom, and then kita punya detektor. Okay, bahagian yang seterusnya adalah bagaimana kita nak menganalisis kita punya sampel dan daripada situ kita menghasilkan data analisis. Okay, yang pertama sekali dalam sistem HPLC ini kita perlu memastikan bahawa dalam sistem kita terutamanya di dalam kolom tidak ada bahan-bahan lain yang ada dalam kolom yang akan mengganggu kita punya bacaan analisis. Ya, apa yang kita lakukan adalah kita akan pump kita punya mobile phase atau komputer gerak tanpa sampel untuk menghasilkan satu garis dasar ataupun baseline. Selama kita run kita punya menjalankan kita punya fasa gerak, mestilah mendapat satu garis lurus seperti ini. Biasa kita akan pump selama lebih kurang paling kurang 15 minit, ataupun sekiranya sistem tidak stabil atau baseline tidak mencapai garis lurus, kita akan menjalankan ataupun pump sistem dengan lebih lama, sekurang-kurangnya setengah jam sebelum kita terangkan sedikit macam mana teknik pemisahan berlaku di dalam turus. Okey, katakan kita ada sampel, jadi kita telah injek dia, kita telah suntik dia ke dalam instrumen kita dan juga kita ada fasa bergerak. Okey, so sampel kita mempunyai 2 komponen bahan kimia yang berbeza, iaitu apa itu Cikgu Ain? Hydrophobic dan juga hydrophilic tadi. Okey, so adik-adik boleh bayangkan yang biru ini adalah sukakan air, sebab itu dia warna biru, hydrophilic. Tapi warna oranye dia ialah dia tak suka air. Dia tidak cinta akan air, dia warna oranye. Okey, jadi kita ada larutan kimia ini. Larutan kimia ini akan menyebabkan kita punya sampel bergerak masuk ke dalam turus. Disebabkan itu kita panggil dia fasa bergerak, sebab dia bergerak sentiasa seperti kata Encik Supian tadi. Okey, once dia masuk dalam turus, turus ini merupakan fasa pegon. Jadi sampel komponen yang hidrofilik dia akan bergerak mengikut larutan kimia. Manakala warna oranye tadi hidrofobik, dia akan berinteraksi dengan fasa pegon. Jadi dia akan keluar lambat sedikit daripada yang warna biru. Okey, jadi pengesan akan mengesan hidrofilik dahulu, barulah hidrofobik. Okey, dan ini adalah keputusan yang kita akan dapat di komputer. Okey, adik-adik boleh bayangkan jika di minit kedua ini, minit keempat kita ada MET, MET, iaitu metformin, sejenis ubat bagi diabetes. So maksudnya dekat sini dialah yang paling polar ataupun dialah yang paling hidrofilik. Dia paling suka akan air. Manakala BUF ni, apa tu cikgu? BUF. BUF ni adalah bukan BFF, bukan best friend forever. Jadi buformin, okey, dia sejenis bahan kimia yang mempunyai ciri-ciri sama seperti metformin, tetapi dia tidak suka air sedikit. So dia keluar lambat sedikit, iaitu di waktu yang ke-5 minit. Okey, kita tengok belakang sekali ni, propranolol lah.
Yang ni pun adalah sejenis ubat untuk jantung. Okey, so dia yang ini adalah tidak sukakan air sebab tu dia keluar paling lambat di minit yang ke-11. Okey, boleh faham tak Cikgu Ain? Faham, tapi kalau ada dekat rumah yang macam ada masalah nak faham apa yang Cikgu Wah terangkan, jangan risau, boleh tulis dekat ruangan chat tu. Nanti kita akan kongsikan dan kita akan minta seseorang untuk tolong jawab. Kita ada tetamu istimewa semasa sesi soal jawab. Jadi apa-apa yang adik tak faham tentang HPLC, ada soalan boleh tulis saja di ruangan chat itu. Okey, selepas tu tadi cikgu dah terangkan macam mana teknik pemisahan berlaku. Mari kita tengok macam mana kita nak interpret ataupun interpretasi data daripada bahan kimia yang kita kaji. Okey, injek sampel telah pun diinjek, dimasukkan ke dalam kita punya sistem injektor dan peak tu akan keluar selepas daripada garisan merah ini selama analisis sampel itu selama lebih kurang masa yang kita tetapkan di sini adalah 10 minit. Okay. Bahagian yang terakhir dalam sistem HPLC ini adalah data yang kita perolehi apabila kita injek kita punya sampel adalah kita punya turus ataupun peak. Okay, keseluruhan ini kita namakan kita punya chromatogram. Okay. Ini adalah chromatogram bagi satu sampel yang kita injek di dalam satu sistem. Okay, di dalam chromatogram ini pada paksi X ini adalah masa dalam minit dan pada paksi Y adalah signal elektrik yang diberikan untuk mengukur komponen di dalam kita punya sistem HPLC. Okay, secara asasnya, setiap peak ini akan mewakili satu komponen dalam kita punya sampel. Contohnya, kalau dalam chromatogram ini kita lihat, ada 1, 2, 3, 4 bermakna secara kasarnya kita ketahui bahawa ada 4 komponen yang terdapat di dalam sampel yang kita injek di dalam sistem ini. Okay. Dan setiap komponen ini mempunyai retention time ataupun masa penahanan yang tersendiri berkandung kepada apakah bahan kimia yang terdapat di dalam sampel tersebut. Okay. Kalau dalam sistem ini jelas dia ada 4 komponen. Dan 4 komponen inilah yang terkandung di dalam kita punya sampel. Okay, untuk mengetahui apakah nama komponen ini, dalam sistem ini oleh kerana kita hanya ada HPLC, bukan HPLC-MS, kita perlu injek satu bahan ataupun standard yang kita ketahui nama bahan tersebut untuk kita ketahui setiap nama peak bahan di dalam chromatogram yang terhasil. Okay. Itu adalah salah satu gunaan ataupun bagaimana kita menjalankan satu analisis dalam sistem HPLC. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita dapat bila kita menggunakan atau menganalisis satu sampel di dalam sistem HPLC ini adalah dia berkaitan dengan apakah benda atau komponen yang nak kita cari di dalam satu sampel. Secara umumnya, alat HPLC ini memang luas digunakan di dalam seluruh dunia. Biasanya digunakan di dalam untuk mengetahui satunya dalam bidang perubatan untuk mengetahui contohnya dalam pengujian drug ataupun dadah ataupun sistem doping
Salah satu alat yang digunakan adalah HPLC, di mana apabila kita masukkan dadah di dalam badan, kita boleh kesan dadah itu melalui HPLC ini dengan kita mengambil sampel urin dan kita inject ke dalam sistem HPLC. Dia akan beri bentuk peak sebegini ini. Contohnya, sekiranya seorang itu mengambil morfin, kalau dikatakan morfin itu keluar pada retention time 1.0, dia akan keluar. Kalau kita inject di sini, dia akan keluar pada masa 1.0, dan itu kita boleh, salah satu cara kita untuk mengesan kandungan morfin dalam badan. Untuk yang contoh-contoh lain, kita juga boleh mengetahui komponen apa yang membentuk sesuatu bahan tersebut. Ada berapa bahan yang terkandung di dalam satu sampel. Contohnya daripada ekstrak tumbuhan, bahan makanan, ataupun kita juga boleh menguji ketulinan sesuatu bahan itu. Sama ada kalau dikatakan bahan itu terdiri daripada campuran dua komponen, kalau kita inject dalam sistem HPLC, hanya ada dua komponen saja yang akan keluar. Sekiranya chromatogram atau peak yang terasa itu mempunyai komponen yang banyak, bermakna bahan itu telah dicampurkan dengan beberapa bahan yang lain. Jadi dari segi ketulinan, contohnya bahan itu tidak akan mempunyai ketulinan yang tinggi. Di dalam sistem industri, dia banyak digunakan di kilang-kilang, di dalam bidang forensik, dan juga di institusi pengajian tinggi. Okay, saya rasa itu saja penerangan saya berkenaan dengan sistem HPLC, dan selamat datang ke UPSI untuk kita sama-sama mempelajari. Betul tu. Barulah Cikgu Ain faham. Terima kasih Cik Pian. Nampak memang Cik Pian sangat berpengalaman dalam mengendalikan HPLC, macam mana diterangkan tentang kromatogram, macam mana tentang masa penahanan. Okey, ada adik Adrina Safia bertanya. Biar Cikgu Ain bacakannya, Okey. Cikgu Wan jawab tau. Debat Cikgu Wan nak jawab. Okey, ada adik Adrina Safia ni tanya Cikgu Wan, adakah keputusan sampel berdasarkan hidrofobik? Macam mana tu Cikgu Wan? Macam ni sebenarnya turus, tadi yang Cikgu Wah kata ada teknik pemisahan berlaku. Turus tu kita ada dua jenis, satu hidrofilik, satu hidrofobik. Jika adik-adik menggunakan turus hidrofobik, dia akan mendapat keputusan berdasarkan hydrophobicity sesuatu sampel, sesuatu bahan kimia. Tapi jika adik-adik menggunakan turus yang hidrofilik, dia akan keluar mengikut hydrophilicity sesuatu bahan kimia. Betul? Okey Cikgu Ain, jawapan Cikgu Wawa. Faham tak ada Adina? Kalau faham boleh tulis dekat kita punya ruangan chat. Okey. Terima kasih Cikgu Wah. Sama-sama. Okey, Cikgu rasa semua dah penat ni dengar Cikgu membebel 30 minit. Apa kata kita pergi kepada sesi selingan yang semua orang tunggu, yang semua orang suka. Apa itu Cikgu Ain? Oh, kita ada cabutan bertuah. Okey, kita nak cabutan bertuah ni. Semua dah isi kehadiran tak? Ini Cikgu Wan suka slot yang ni Cikgu Wan. Cikgu Wan pun suka, tapi malangnya Cikgu Wan dengan Cikgu Wan ni tak boleh menang. Tapi adik-adik boleh menang. Adik-adik lah harapan kami. Dan siapa yang isi tadi tu memang beruntunglah sebab ada peluang untuk memenangi kita punya cabutan bertuah. Okey, jadi jangan buang masa lagi Cikgu Wan. Diorang semua dah tak sabar dah ni. Okey, kita nak minta kita punya AJK untuk tolong spinkan kita punya wheel sebab kita nak tahu siapakah pemenang ini. Let's spin the wheel. Siapa yang bertuah ni Cikgu Ain? Jeng. Okey, kita tengok nama yang keluar. Siapa tu Nur Aisyah Anati binti Johari. Tahniah adik Nur Aisyah. Okey. Bertuah adik kita ni. Jangan risau, nanti AJK kami akan hubungi adik Nur Aisyah Anati binti Johari untuk kita postkan hadiah misteri. Betul. Tanya adik Nur Aisyah. Ada lagi tak cikgu pemenang? Kalau takkan seorang je, kita ada lagi satu. Jom kita tengok lagi satu. Kita lagi. Okey, 1, 2, 3. Let's spin the wheel. Siapa tadi ada yang menang? Siapa tu? Okey.
Dua-dua perempuan. Apa nama dia Cikgu Ain? Nur Hanis Ayuni binti Ahmad Samsun. Tahniah kita Tahniah Adik Nur Hanis Ayuni. Yang paling bertuah antara yang mengisi kita punya tadi apa? Link kehadiran. Link kehadiran. Okey, jadi nantikan hadiah misteri yang kami akan post ke rumah adik-adik. Okey. Terima kasih AJK Technical. Terima kasih. Okey, sebab semua dah bertuah. Okey, walaupun cikgu bagi rehat sekejap je untuk menggembirakan hati adik-adik, mari kita sambung dengan kegunaan HPLC. Apakah kegunaan HPLC tadi? Sebab tadi Encik Supian pun dah sebut beberapa kegunaan HPLC. Okey, HPLC yang pertama kegunaan dia adalah untuk jaminan kualiti makanan. Contohnya apa Cikgu Ain? Maksudnya apa tu cikgu? Jaminan kualiti makanan? Okey, cikgu ada letak kat sini ada gambar. Kita ada gambar sos, kita ada gambar kicap. Macam mana kita nak pastikan kita punya sos dan kicap ni tahan lama Cikgu Ain? Kita nak letak apa dalam dia? Bahan pengawet cikgu. Kita boleh letak bahan Cikgu Ain pengawet. tahu sebab dah tulis kat situ, cikgu. Alah, patutnya cikgu tambah animation tadi kan. Okey. So kita boleh letak bahan pengawet contohnya asid benzoik. Okey, ini adalah chemical structure untuk asid benzoik. Jika kita letakkan asid benzoik dalam sesuatu produk, makanan kita akan tahan lama. Tetapi ada limit tak Cikgu Ain untuk kita makan asid benzoik ni? Mestilah ada kan cikgu. Betul. Kalau tak, apa kesan dia kalau kita terlebih consume asid benzoik ni? Membahayakan kesihatan ke cikgu? Membahayakan kesihatan. Kita boleh apa Cikgu Ain? Boleh menyebabkan cirit birit, pembesaran hati dan buah pinggang. Betul tak cikgu? Betul. Jadi adik-adik tengok kat sini pada tahun 2019 terdapat satu kajian yang telah dilakukan untuk kita kaji berapakah kandungan preservatif dalam kicap. Okey, so inilah kromatogram yang mereka dapat. Jadi melalui kromatogram ini dia akan dapat tahu berapa kandungan preservatif ataupun asid benzoik yang terdapat di dalam kicap. Bagus tak HPLC ni Cikgu Ain? Bagus lah cikgu, kita dapat kesan dia benda ni. Iya, betul. Jadi kita tahu had-had dia. Betul. Tengok ni cikgu pun dah tambah kat sini mengikut Food Drugs Association hanya boleh ada 0.1% sahaja di dalam makanan dan kita juga boleh ambil asid benzoik ini yang dibenarkan adalah 5 mg per kilogram. Okey, kita tengok kegunaan yang kedua. Yang ni tadi Cik Pian ada sebut tak? Tadi ada. Cik Pian ada sebut pasal ni tadi cikgu. Pasal yang mengenai dadah. Betul. Nasib baik Cikgu Ain fokus. Fokus dengan Cik Pian tadi. Okey. So tadi Cik Pian bercakap tentang apa Cikgu Ain? Dadah apa? Morphine. Nampak dia fokus. Ingatkan Cikgu Ain kan tertipu. Okey. So sekarang ni Cikgu nak bercakap tentang cocaine. Okey. Cikgu nak cerita sedikit kat sini. Ada di negara Brazil, di Rio de Janeiro, diorang telah apa orang kata Cikgu Ain? Dia telah determine kokain menggunakan duit. Cikgu Ain percaya tak? Ada tak? Boleh tak kita kaji kandungan kokain menggunakan duit? Wah, macam mana tu cikgu? Dia menggunakan HPLC. Jadi diorang dapat detect bahawa selalunya orang yang ambil dadah ni dia akan gulung duit tersebut dan dia akan menghidup dadah macam dalam gambar ni. So selalunya duit yang digunakan bernilai, kalau kita convert dalam Malaysia kan, bernilai RM2 ataupun RM5. Jadi dia dapat mengetahui kokain yang mana paling banyak yang terdapat di permukaan duit-duit tersebut. Jadi tengok kat sini Cikgu Ain, sampel kita pepejal ke cecair ni? Pepejal cikgu. Pepejal, tapi masih boleh dikaji menggunakan HPLC sebab kita boleh extract kokain tersebut yang terdapat di atas duit tersebut. Okey, jadi kita boleh inject dia dalam HPLC. Begitu. Cikgu ni ada adik Nur Aiman Syazwani tadi pun dengar. Dia pun cakap morfin. Dia pun dengar. Bagus lah adik Nur Aiman ni. Suka cikgu awal sebab fokus. Adik Yusnita Juhani pun dia kata seronoknya dah faham apa kegunaan instrumen ini dalam kehidupan sebenar. Bagus adik-adik kita fokus ni. Bagus, seronok ya adik-adik. Okey, mari kita tengok kegunaan yang ketiga. Kita boleh memantau alam sekitar.
Kita ada soalan nanti cikgu tanya dengan tetamu jemputan kita, okey? Kita simpan dulu soalan ni, kita keep dia. Untuk pengetahuan adik-adik, kita nanti akan ada sesi soalan jawab. Soalan-soalan special ni kita akan simpan untuk kita punya tetamu istimewa. Siapa tetamu sesiapa istimewa lah tu. Okey, so kita pergi dulu ke kegunaan ketiga iaitu memantau alam sekitar. Contohnya apa ya Cikgu Ain? Kita boleh memantau alam sekitar apa? Air. Betul, air sungai. Kita boleh kaji BPA. Okey, BPA ni siapa tahu? Adik-adik siapa yang tahu boleh tak letak dekat dalam ruangan chat? Dekat mana kita boleh tahu BPA free? Dekat botol air. Betul tak Cikgu Ain? Cikgu tengok Cikgu Ain dia ambil botol Cikgu Wah. Cikgu Wah punya botol BPA free. Oh ni dia ada tulis ada ni. Ni BPA free. Apa tu BPA Cikgu Ain? Bisphenol, betul ke Cikgu Wah? Betul, bisphenol A. Okey, selalunya dia akan digunakan untuk kita hasilkan plastik ataupun botol ataupun kontainer. Okey, bekas-bekas makanan. Okey. Bandar adik kita kat tepi ni adik Azzi Norelia, bisphenol A. Adik Adrina pun kata dia kata dekat botol selalu jumpa. Jadi BPA ni berbahaya. Okey. Kenapa berbahaya? Dia boleh memberi kesan yang buruk jika kita selalu konsum dia ataupun terdapat di dalam sungai. Jadi kita perlu kaji sama ada air sungai kita ni ada banyak tak BPA yang telah dibuang oleh kilang-kilang yang menghasilkan botol, yang kilang-kilang yang menghasilkan bekas-bekas makanan. Okey, kerana dia juga akan menyebabkan hidupan akuatik boleh mati. Bahaya. Bahaya. Botol yang macam Cikgu ni. BPA free. Okey, jadi kat sini adik-adik boleh tengok kat sini kita ada detection BPA daripada kromatogram ataupun kita boleh juga detect caffeine. Caffeine ni bahaya ke? Caffeine kan selalu kopi kita minum kan. Dia tak bahaya tetapi dia boleh jadi indikator jika kita terdapat sungai yang jauh daripada bandar ataupun daripada pembangunan tapi sungai tersebut ada caffeine. Maksudnya apa? Maksudnya ada sudah sampai bahan buangan daripada bandar ke sungai tersebut yang patutnya tidak tercemar tapi sungai tersebut telah tercemar. Maksudnya benda yang sepatutnya tak ada dekat situ tapi kita kesan ada pula caffeine kat situ. Macam tu adik-adik. Seterusnya kita ada pemeriksaan bahan kosmetik. Inilah dia hydroquinone yang Cikgu yang sebut tadi Cikgu. Betul, iaitu hydroquinone. So terdapat beberapa research yang mengkaji hydroquinone dalam krim pemutih. Itulah Cikgu Ain nasi nak putih je. Dia tak tahu ni ada hydroquinone. Cikgu bahaya tadi. Bahaya gambar ni kan Cikgu nanti jadi macam tu ya Cikgu. Ya, betul Cikgu Ain. So ini adalah chemical structure untuk hydroquinone dan ini adalah chromatogram untuk hydroquinone yang telah dikesan oleh HPLC. Okey. Macam-macam ya Cikgu. HPLC memang membantu kita lah Cikgu. Ya, dia sangat membantu kita dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita boleh kaji ubat-ubatan. Yang tadi seperti Cikgu kata metformin selalunya digunakan oleh orang yang mempunyai diabetes. So dia orang akan makan ubat metformin yang telah diberikan oleh doktor. Jadi kita boleh kaji berapa yang bertindak balas dalam badan dan juga berapa banyak yang keluar melalui urin ataupun air kencing kita. Okey, so ini kromatogram untuk metformin dan beberapa lagi ubat yang lain. Okey. Cikgu harap adik-adik semua ingat tentang kegunaan HPLC. Okey, jadi kita dah tahu kegunaan dia, kita pergi kepada kelebihan HPLC. Apa kelebihan dia? Yang pertama, HPLC boleh digunakan menggunakan berbagai sampel dengan syarat apa Cikgu Ain? Cecair. Dengan syarat sampel tersebut mestilah cecair. Bukan cecair, maksudnya kalau dia pepejal kita perlu proses dia menjadi cecair. Okey, yang kedua, kita boleh berupaya mengesan bahan kimia terlarang seperti tadi apa? Hydroquinone ataupun BPA ataupun kita boleh kesan dada, okey? Morfin tadi ada. Morfin, kokain. Selepas itu kita ada juga ianya boleh membantu mengesan had bahan kimia dalam sesuatu bahan. Okey, contohnya tadi asid benzoik, preservatif, berapa banyak yang patut berada di dalam makanan ataupun berapa banyak orang kata macam apa? Dalam sungai tadi, berapa banyak limit yang dibenarkan untuk BPA berada di dalam sungai ataupun caffeine. Okey, inilah kelebihan HPLC dalam kehidupan seharian kita. Kita dah sampai kepada sesi
perbincangan. Yang ni dah semasa ni cikgu nak uji cikgu Ain. Dia faham ke tak? Ke dia saja je dengar cikgu awal cakap kat sebelah ni? Kita tengok dia boleh jawab ke tak? Yang pertama cikgu tanya dia, sampel pepejal boleh dianalisis menggunakan HPLC tak cikgu Ain? Cikgu Ain rasa boleh. Masa tadi cikgu Ain macam tunjuk serbuk tu. Kita jadikan dia tu cair. Betul, pandailah cikgu Ain ni. Cikgu ingatkan ada adik-adik yang tolong dia. Dia jawab sendiri. Boleh dengan syarat melalui proses penyediaan sampel menjadi cair. Second, di manakah pemisahan ini berlaku? Cikgu Ain jangan jawab dulu. Saya tak nak jawab dulu. Cikgu Ain nak minta tolong adik-adik jawab dulu. Di manakah pemisahan berlaku? Cuba adik-adik ingat balik. Dekat mana tadi masa cikgu Wah tunjuk diagram tadi kan? Ada satu kawat tempat tu di mana pemisahan itu berlaku. Yang satu bergerak lambat, satu bergerak cepat di mana? Ada adik yang dah jawab lah cikgu. Lajulah adik Adlina Safiah ni terus dia kata kalau lah cikgu boleh bagi hadiah dekat dia, cikgu suka student yang aktif macam ni. Dari tadi adik Adlina Safiah kita memang sangat aktif. Tu Mumtaz Barhia pun. Mumtaz Barhia dia kata Irdinatul Nabila kolom betul. Nurul Ashikin pun menjawab terus. Semuanya betul. Pandai adik-adik kita ni. Tepuk sikit cikgu Ain. Nampaklah adik-adik kita ni memang fokus mendengar cikgu mengajar tadi. Okey, soalan terakhir. Apakah pelarut kimia yang biasanya digunakan? Kalau ada adik-adik yang sudah belajar, yang berada di universiti, boleh juga jawab. Try jawab apa pelarut kimia yang selalu kita guna untuk HPLC ni. Ada tak yang reti? Cikgu Ain rasa apa? Macam alkohol, cikgu metanol. Boleh juga. Lagi? Air boleh tak cikgu Ain? Boleh lah, air kan cair. Boleh air. Tapi bukan air biasa tau. Kalau dalam mai kita panggil dia apa cikgu Ain? Deionized water. Deionized water. Ramai adik-adik yang jawab terus tadi. Bagus adik-adik. Berbangga cikgu malam ni. Walaupun cikgu batuk-batuk, ramai yang fokus. Okey, terima kasih adik-adik semua. Okey, sekarang tadi kita semua dah belajar. Tiba masanya untuk kita jawab kuis pula. Cikgu bagi masa 5 minit. Pastikan adik-adik tulis nama dengan cepat dan tepat. Lepas tu jawab kuis dengan cepat dan tepat untuk dapat hadiah. Kenapa cikgu Kenapa nak kena cepat? Kita dapat hadiah lepas ni, ada pemenang. So cikgu keluarkan kod QR, sila jawab. Sementara tu cikgu akan buka lagu. Jadi adik-adik tadi yang sedih tak dapat sambutan bertuah, jangan sedih lagi. Kita ada peluang lagi untuk dapat hadiah menggunakan kuis ni. Jadi jangan lepaskan peluang, cepat-cepat scan. Cepat-cepat scan, cepat-cepat jawab. Siapa paling cepat, akan menang hadiah utama. Why does the sun go shining? Jika ada adik-adik yang ada masalah untuk scan, kita ada kongsikan juga di ruangan chat. Ada link di situ, adik-adik boleh copy tersebut dan juga pesan dan jawab kuis yang ada di dalam link tersebut. Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye.
Okey adik-adik, sempat tak untuk jawab post quiz? Cikgu harap semuanya dapat jawab post quiz. Okey, sekarang doa-doa supaya adik lah paling yang tepat dan cepat menjawab. Baru dapat hadiah daripada kami. Okey, sekarang kita tengok sedikit tentang kerjaya yang melibatkan penggunaan peralatan saintifik seperti HPLC. Macam adik-adik boleh jadi apa kalau kita boleh mengoperasi ataupun menggunakan HPLC. Okey, yang pertama kita boleh jadi pegawai sains seperti Encik Ahmad Supian. Okey, yang tadi yang telah sediakan video untuk adik-adik. Dia muncul pula Encik Supian. Terkejut cikgu. Okey. Seterusnya dia boleh jadi apa Cikgu Ain? Jurutera instrumen saintifik. Okey, selepas itu dia juga boleh menjadi pensyarah seperti kami berdua. Seperti kami berdua. Cikgu pun reti menggunakan HPLC. Okey, adik-adik tadi yang cikgu tunjuk gambar banyak-banyak tu 6 gambar HPLC tu semua cikgu Wawa pernah gunakan. Cikgu Wawa operate sendiri. Okey, selepas tu kita boleh jadi ahli forensik. Inilah yang kita tadi adik-adik. Bidang forensik tadi. Kita kaji dada ataupun ubat-ubatan. Lepas tu kita boleh menjadi pegawai kawalan kualiti. Dan akhir sekali kita boleh jadi pegawai alam sekitar. Okey, sekarang sudah sampai masa untuk sesi soal jawab. Encik Pian, sihat ke tu Encik Pian? Cik Pian, okey Cik. Untuk pengetahuan semua, Cik Pian baru diinjek booster. Okey, jadi kita bagi tepukan untuk Cik Pian kerana berjaya. Okey, committed hadir bersama kami hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Cik Pian hari ini. Ya, selamat jadi Cik Pian. Happy birthday Cik Pian. Cik Pian, kita ada satu soalan untuk Cik Pian, boleh? Boleh. Apa tadi? Cikgu Ain jumpa tak? Ni. Bagaimana? Tu. Tu dah keluar dah. Ini daripada adik Nur Aiman Syazwani ni Cik Pian. Dia tanya, bagaimana mesin dapat tahu atau detect sesuatu bahan itu? Refer library mesin ke? Dalam mesin tu ada library ke Cik Pian? Mana kita nak tahu? Susah soalan ni. Cik Pian boleh jawab Cik Pian. Okey, jawapan dia kita tadi saya sebutkan kita inject satu standard bahan yang kita ketahui dia punya nama, okey, dia punya sifat, retention time, and then kita bandingkan dengan chromatogram yang kita dapat daripada kita punya injection yang awal. Dari situ kita bandingkan. Dalam mesin HPLC dia tidak ada library, tapi kalau HPLC MS dia ada library. Itulah saya jawapan dia lebih kurang begitu. Betul, tepat tu jawatan Cik Pian. Jadi adik Nur Aiman, Cik Pian tadi kata kita akan inject satu standard. Kononnya kita nak kaji tadi kokain. So kita inject kokain yang sebenar di dalam HPLC dan dia akan keluar. Ni contoh je tau cikgu bagi. Contoh dia keluar waktu ketiga. Okey. Jadinya yang tu kita panggil dia standard. Lepas tu kita inject pula sesuatu yang kita tak tahu tapi dia keluar juga pada waktu yang ketiga. Okey, jadi kita tahu dia mempunyai retention time ataupun masa penahanan yang sama selama 3 minit. Jadi itulah kokain dan kita boleh juga tahu berapa kandungan kokain di dalam sesuatu produk tersebut. Adik-adik kita yang bertanya tadi. Adik Aiman tadi kan, Adik Aiman Syazwani. Itu dah dia jawapan yang adik cari daripada Encik Supian. Ada lagi tak soalan lain? Cikgu Ain tengok macam dah tak ada soalan. Tak ada. Rasanya macam tak ada. Rasanya dah tak ada dah. Okey, tak ada. Itu sahaja. Cikgu nampak ada seorang tadi dia pesan kat cikgu jangan lupa makan ubat. Dia kata sayang kat cikgu Wawa dengan cikgu Ain. Terima kasih Adik Yusmita di Wahid. Take care lah, concern caring dekat kami berdua. Tak haru macam ni. Okey. Cik Pian ada apa-apa nak disampaikan tak dengan adik-adik kita ni? Keucapan sepuluh hari jadi ke Cik Pian? Sepatah dua kata, sikit je Cik Pian. Masa pun dah tak mengizinkan. Okeylah, selamat maju jaya kepada anak-anak ya, adik-adik anak-anak saya. Semoga sentiasa belajar dan sentiasa berjaya di dalam kerjaya masing-masing. Okay, selamat datang. Kalau nak datang ke UPSI. Okey. Baru tahu ada rezeki dia ada datang ke bolehlah jumpa dengan Cikgu Wawa, Cikgu Ain dan juga Encik Ahmad Supian. Okey, so bagi ataupun guru-guru pensyarah ataupun adik-adik yang ingin menggunakan perkhidmatan analisis sampel, bolehlah hubungi kami, hubungi Encik Ahmad Supian di talian ataupun email yang tertera di
di kaca TV pula, macam-macam berita di skrin anda. Okey, harga dia adalah RM100 per sampel ataupun per analisis, dan penyediaan pula adalah RM50. Okey, jadi kesimpulannya, HPLC merupakan salah satu instrumen saintifik yang digunakan secara meluas. Kalau adik-adik pergi industri, kebanyakannya menggunakan HPLC. Okey, yang kedua, kaedah pemisahan berlaku di dalam turus. And then kita ada beberapa komponen yang penting, iaitu pump, penyuntik, turus dan pengesan. Dan akhir sekali, pelbagai sampel boleh dianalisis oleh HPLC. Okey, sebab dah sampai ke kesimpulan ni, maksudnya sampai minggu ni je dah semua berjumpa dengan Cikgu Awa dan juga Cikgu Ain. Tapi jangan lupa, minggu depan kita akan ada sesi yang lain bersama siapa tu dia tu? Siapa speaker kita? Speaker kita yang kacak bergaya. Okey. Sebelum Cikgu Wawa tutup, jom kita tengok pengumuman pemenang. Siapa yang menang kuis tadi? Siapa lah yang menang tadi, yang jawab post kuis kita tadi? Kita ada berapa pemenang, Cikgu Wawa? Kita ada 3 pemenang. Mari kita tengok Cikgu Ain dah setuju ni. Siapakah adik-adik kita yang menang pada malam ini? Okey, sebelum tu tahniah dan syabas diucapkan kepada pemenang pertama. Cik Pian boleh umumkan nama dia? Nurul Izzah Fatihah binti Zulkifli. Nurul Izzah Fatihah, tahniah dia Nurul Fatihah. Binti Zulkifli. Okey, yang kedua. Sekejap dia lag sebentar. Lagi berdebar. Okey, ayah ni. Pemenang kita yang kedua ialah adik Nur Farah Nisrina binti Muhammad Yusof. Tahniah kita ucapkan kepada adik Nur Farah. Ini memang pantas ni, Cikgu. Pantas. Jawab tadi, Cikgu. Okey, yang ketiga siapa tu, Cikgu Ain? Yang ketiga kita ada adik Wan Nur Ezra Syakirah binti Maizan. Okey, tahniah kepada semua pemenang. AJK kami akan menghubungi anda semua. Okey, jadi cikgu mohon naikkan moderator kita boleh? Moderator yang comel tadi. Mana moderator kita? Hilang dah dia. Okey. So, sekali lagi Cikgu Wawa dan Cikgu Ain mengucap terima kasih dan meminta maaf dengan segala kekurangan. Okey, jadi Cikgu Wawa kembalikan kepada moderator kita. Okey, dipersilakan moderator kita. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada speaker jemputan kita iaitu Dr. Majid Najwa, Dr. Sharifah Nur Ain serta Encik Ahmad Supian atas perkongsian yang amat menarik ya sebentar tadi. Wah, nampak gayanya saya sendiri pun baru sahaja mengetahui tentang kewujudan dan juga kegunaan HPLC ini. Dan ini merupakan satu ilmu baharulah buat saya dan sudah semestinya kepada para hadirin sekalian. Tahniah juga saya ucapkan kepada kesemua pemenang-pemenang kita sebentar tadi. Dan buat yang tidak bertuah, jangan sedih, jangan risau kerana anda mungkin pemenang seterusnya untuk program kami yang akan datang. Sebelum kita berserai, saya Khalidah mewakili ahli jawatan kuasa program eksplorasi instrumen STEM Sains Bahan merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan program kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Mohon maaf daripada saya andai ada tersalah kata ataupun tersilap bicara sepanjang mengendalikan majlis. Sebelum saya terlupa, buat kesemua pemenang diminta untuk tenang, kekal sabar dan jangan risau. Kerana pihak kami akan menghubungi anda untuk memastikan hadiah anda telah dipos tepat sampai ke depan pintu rumah anda. Dan buat yang tidak bertuah, jangan sedih, jangan bimbang, jangan risau kerana kami masih akan menyediakan e-sijil untuk anda semua. Jadi ingin saya ingatkan sekali lagi kepada para hadirin sekalian bagi mengisi link kehadiran telah kami pinkan di ruangan komen Facebook Live ini. Dan sila pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat bagi memudahkan proses penghasilan e-sijil anda semua. Akhir kata diharapkan kepada para hadirin untuk jaga diri, jaga kesihatan, jaga jarak dan kita jaga kita. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam program kita yang seterusnya pada minggu hadapan dalam siri yang ketiga iaitu X-ray Diffraction pada tarikh 21 Januari 2022 dan pada waktu dan hari yang sama iaitu jam 8 sehingga 9 malam pada hari Jumaat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat malam.
kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama.